Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopot Channel. Akhirnya, ya, penyakit sesat telah menimpa ke atas pengurusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin. Kalau sebelum ini beliau mengatakan PAS adalah parti ajaran sesat, kini ya Abakau ini mengeluarkan kenyataan mengatakan kalau undi calon Pakatan Harapan haram. Itu antara kenyataan terkini. Jadi ya, macam yang selalu saya katakan, kalau kita ikut ya, ajaran yang salah, pastinya kita akan menjadi orang salah. Kalau kita ikut ajaran sesat, pastinya kita akan menjadi sesat. Seperti mana ya yang dilakukan oleh Abakau ini, sahabat-sahabat semua. Ya, apabila beliau sanggup ya demi untuk menang pada PRK ini, sanggup membuat kenyataan yang kita anggap sebagai satu ajaran sesat ya, katanya undi calon PH adalah haram. Jadi menarik untuk kita dengar ya apakah yang sebenar yang dikongsikan oleh Muhyiddin ya berkaitan dengan perkara ini, sahabat-sahabat semua. Muhyiddin fatwakan haram hukumnya undi Suhaizan. Itu antara kenyataan ya yang dilaporkan oleh media hari ini, mengatakan undi calon PH adalah haram. Itu antara perkara yang ingin saya kongsikan kepada kini. Ya, haram hukumnya mengundi calon PH Suhaizan Kayat pada pilihan raya kecil Parlimen Pulau ini, dakwa pengurus CPN Muhyiddin Yassin. Tindakan tidak mengundi Suhaizan itu, kata Muhyiddin, lagi perlu bagi menunjukkan bantahan dan kemarahan pengundi terhadap kerajaan perpaduan. Katanya jangan bagi satu undi pun pada pihak Suhaizan. Ya, Suhaizan Kayat katanya, yaitu calon PS di Parlimen Pulau. Kata bekas speaker Dun Jor, jangan bagi satu undi, kata Muhyiddin. Saya bagi hukum haram. Ada yang esok mencabar saya berhubung hal ini, tanya ikut fatwa mana, katanya. Oh, itu dia. Memang benarlah sahabat-sahabat semua. Kalau kita masuk kandang sapi, kita mengembek. Kalau kita masuk kandang lebay-lebay, ikut jadi sesat. Katanya lagi, namun tak boleh undi karena situasi yang sudah berlaku sekarang sudah 9 bulan. Berlalu ujian bagi rakyat macam soal kenaikan harga barang, katanya seperti dipetik laporan berita hari ini. Ini yang sedikit sebanyak ya saya ingin berikan sedikit pencerahan, sahabat semua. Inflasi sudah jatuh, sebelum ini 4.0 di bawah pentadbiran Muhyiddin Yassin. Hari ini 2.0, terendah dalam sejarah. Maksudnya apa? Ya, harga barang itu semakin menurun dibandingkan dengan harga yang melambung tinggi pada era pentadbiran Perikatan Nasional di bawah pentadbiran Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri Kerajaan Tebuk Atap. Jadi kenapa mereka membuat kenyataan seperti ini? Katanya harga barang naik ini karena mereka coba memperbodohkan rakyat. Adakah Anda rakyat Johor boleh diperbodohkan seperti rakyat di daerah negeri seperti Kelantan, Terengganu, Kedah, sahabat-sahabat semua? Anda, ya, jawabannya ada di dalam tangan Anda. Jadi dia dipetik berkata demikian ketika Majlis Serama Perdana PN di Kempas di Johor Bahru malam tadi, yang turut dihadiri Setiausaha Agung PN Hamzah Zainuddin, Presiden Gerakan Dominic Lau, Ketua Penerangan PN Muhammad Azmin Ali, dan juga calon PN Zulkifli Jafar. Sementara itu Muhyiddin juga mendakwa rakyat kini berada dalam keadaan kesusahan dan harga barang pula semakin melambung. Jadi kita berdoa kepada Allah katanya setiap kali sembahyang, tapi kita minta juga kerajaan bantu dan tolong supaya rakyat tidak menderita. Namun apa yang dia Anwar buat, katanya itulah yang kita hadapi sekarang, katanya lagi. Menurut Muhyiddin melalui PRK Pulau ini, PN akan menentang habis-habisan Anwar dan kerajaan perpaduan. Tidak akan beri satu undi pun kepada parti menentang calon kita, kata Muhyiddin Yassin. Itu antara kenyataan. Katanya menentang kerajaan perpaduan. Kita perlu ulas kembali, sahabat semua, bahwa kerajaan perpaduan ini adalah atas nasihat tita daripada Yang di-Pertuan Agong. Kiranya mereka kata mau menentang habis-habisan kerajaan perpaduan ini, kita boleh nampak betapa derhaka, betapa pengkhianat ya. Kita boleh anggap mereka ini sebagai pengkhianat negara yang mau menentang kerajaan yang dititakan, dicadangkan sendiri oleh Yang di-Pertuan Agong, sahabat-sahabat semua. Kita boleh nampak betapa mereka sanggup menderhaka, sanggup membuat kenyataan-kenyataan yang menyesatkan seperti ini. Kerana apa? Kerana mereka melihat ya mungkin peluang mereka sangat tipis. Jadi kerana itu mereka menggunakan sentimen seperti ini, sentimen hasutan, sentimen kebencian dan sebagainya. Katanya apa yang Anwar buat, dia sebenarnya nampak, tapi pada hemat saya, pada pandangan saya, mereka sengaja membutakan mata. Untuk apa?
untuk memperbodohkan rakyat sekali lagi seperti mana yang mereka buat pada PRN ya, untuk negeri Kelantan, negeri Kedah dan juga Terengganu, sahabat-sahabat semua. Tapi saya percaya rakyat Kedah bukanlah seperti rakyat di negeri bawah pimpinan PAS yang begitu mudah diperbodohkan, yang begitu mudah dipermainkan. Apabila kononnya agama Islam terancam, kononnya bangsa Melayu terancam, semuanya itu hanyalah satu retorik, semua itu hanya satu politik sempit yang dimainkan oleh mereka. Dan satu lagi tuduhan yang dibuat oleh Muhyiddin hari ini, antaranya kononnya dia mendakwa kalau menang kerajaan ini, ya kerajaan akan menambah kursi. Kononnya akan membuat pensempadan semula. Itu antara dakwaan daripada Muhyiddin Yassin. Jadi YB Fahmi tampil ya untuk menjawab ya tuduhan daripada Muhyiddin Yassin ini. Ya, apabila Menteri Komunikasi dan Digital YB Fahmi menganggap bahwa dakwaan pengurusi PN Muhyiddin Yassin kononnya Putrajaya berhasil untuk menambah 78 lagi kursi Parlimen sebagai satu hela menakut-nakutkan orang ramai, kata Fahmi. Sebelum ini dia tidak pernah mendengar sebarang perbincangan atau usaha untuk meningkatkan jumlah kursi di Dewan Rakyat daripada 222 menjadi 300. Saya sebagai anggota Jemaah Menteri ini kali pertama saya dengar angka ini. Saya tak pasti dia dapat maklumat dari mana soal YB Fahmi. Kalau seorang ahli Jemaah Menteri pun belum terima apa maklumat tentang perkara ini, bagi saya ia hanya satu angan-angan daripada pihak beliau untuk cuba menakut-nakutkan orang sebab disebut dalam konteks PRK Pulai, katanya. Ahli Parlimen Lembah Pantai itu ditemui ditemui media selepas merasmikan program Kita Madani Aspirasi Malaysia 2023 peringkat di Kuala Lumpur dan Putrajaya di Pusat Komuniti Pantai Eco Park di ibu kota hari ini. Ketika kempen PRK Pulai dan Simpang Jeram semakin giat dijalankan, pemimpin PN mendakwa pengundi di kedua kawasan perlu mengalahkan calon kerajaan perpaduan bagi mengelak persempadanan semula kawasan pilihan raya. Bagaimanapun untuk rekod, mengikut peraturan sedia ada, kerajaan boleh memindah suatu kawasan pilihan raya dengan hanya mendapat sokongan majoriti sudah di Dewan Rakyat. Majoriti mudah, ya, tidak perlukan ya 2/3 sebenarnya. Tapi inilah yang dimainkan, dimomokkan, ditawar, dijajah oleh pihak pembangkang hari ini yang begitu takut, ya, begitu terdesak sehingga sanggup membuat kenyataan-kenyataan seperti ini. PN juga mendakwa dengan adanya majoriti mutlak itu, kerajaan akan memecahkan suatu kawasan parlimen yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. Mereka juga mendakwa langkah itu akan membolehkan DAP, salah satu parti komponen PH, mendapat lebih banyak wakil dari parlimen. Di Selangor, kawasan pilihan raya parlimen terbesar ialah Bangi dengan seramai 300,000 pengundi berdasarkan senarai pemilih yang digunakan untuk pilihan raya umum pada 12 Ogos, manakala Sabak Bernam hanya 51,000. Sebelum ini, kerajaan perpaduan memiliki majoriti melalui penguasaan 149 kursi di Dewan Rakyat. Bagaimanapun keadaan berubah kepada 147 dengan kematian ahli Parlimen Pulai, Salahuddin Ayub pada 23 Julai yang lalu. Kata Fahmi, untuk mendapatkan kesahihan sepatutnya Muhyiddin mengajukan soalan tersebut sendiri secara langsung kepada Perdana Menteri dalam sidang Dewan Rakyat pada pertengahan bulan ini. Jadi saya peringatkan Muhyiddin, katanya, jangan ponteng parlimen, sila tanya soalan ketika waktu pertanyaan kepada Perdana Menteri. Jangan malas, nanti culas, kata YB Fahmi. Oh, itu dia ayat-ayat padu daripada YB Fahmi ditujukan kepada Muhyiddin. Dua perkara yang menjadi agenda fitnah daripada Muhyiddin. Yang pertama tadi, kononnya bukan saja fitnah, tapi ini adalah satu ajaran sesat, ya, yang mana kononnya kalau mengundi calon Pakatan Harapan, ya, yaitu haram. Ini satu lagi kenyataan yang kita anggap sebagai satu kenyataan yang menyesatkan, seperti mana yang dikatakan oleh Muhyiddin bahwa PAS adalah parti ajaran sesat. Tapi kalau kita tahu parti PAS ini adalah ajaran sesat, senangnya sahabat semua, apabila parti itu sesat, kalau seseorang ikut parti itu, berkawan dengan mereka, dia pastinya akan menjadi sesat. Itu dia. Jadi sekarang ini kita boleh lihat lebay Muhyiddin Abakau ini sudah jadi sesat. Itu pandangan saya. Dan fitnah kedua adalah kononnya persempadanan semula. Sedangkan perkara ini tidak pernah dibincangkan. Tapi kita tahu karena tidak punya isu yang mau dimainkan, mereka sanggup melakukan fitnah, menjajah fitnah, membuat tuduhan seperti ini. Begitu terdesaknya mereka, ya, karena mereka tahu mereka tidak ada peluang untuk menang di Parlimen Pulai,
dan maupun di Dewan Undangan Negeri Simpang Jaram. Jadi itu pandangan saya sahabat semua. Bagaimana pula dengan Anda dengan kenyataan terkini daripada Muhyiddin mengatakan undi PS haram di PRK Pulai. Itu dia. Jadi Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemat, jangan menjadi seperti walan-walantit, lebay-lebay, dan juga geng sapu bersih. Ya, apabila memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian, dan juga fitnah melampau sepertinya, mereka tidak punya otak, mungkin karena otak mereka tertinggal di dasar Laut Cina Selatan. Jadi sampai di sini saja, izinkan saya untuk mundurkan diri dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, apapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayu, tuk dada tanya selera. Sekian, bye-bye.